A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bidawamillahil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma inni uqaddimu ilaika bayna yaday kulli nafasin wa lamhati wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ardh. Wa kulli shay'in huwa fi 'ilmika ka'inun wa qad kana uqaddimu ilaika bayna yaday dhalika kullih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya sayyidana ya Muhammadu inni atawajjahu bika ila rabbi an yakshifa an basari wa basirati. Allahumma fashafi'hu fiyya. Allahumma nawwir qalbi bi nuri ma'rifatika wa hidayatika hatta afhama ma aqulu yarhamu ma aqulu yantafi'u ma aqul. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi bagi siri kedua untuk bacaan kitab Syarah Usulut Tahqiq, iaitu pada muka surat 2 baris yang ke-6 daripada bawah. Adapun jikalau ada seorang i'tiqadnya itu putus lagi berbetulan bagi yang benar. Ini kita masih lagi membincangkan berkait dengan makna makrifah, makna seorang itu kenal akan Allah Subhanahu wa taala, iaitu dibawa datangkan dengan ta'rif makrifah itu, iaitu i'tiqadun jazimun muwafiqun lil haqqi an dalil, iaitu i'tiqad yang jazam, yang kukuh, kejak, muwafiqun yang muwafakat, yang bersamaan, lil haqqi dengan perkara yang benar, yang muwafakat dengan perkara yang benar, kukuh pegangan dia, an dalil, yakni berdasarkan kepada dalil, bukti, pegangan tersebut hasil daripada bukti. Jadi terdahulu perbincangan kita berkait dengan i'tiqad yang putus tetapi tidak berbetulan dengan perkara yang benar. Dia pegang satu-satu pegangan kepercayaan yang kukuh tetapi tidak sama, tidak berbetulan ataupun tidak kena dengan perkara yang sebenar. Macam i'tiqad bagi orang Nasrani mengatakan Nabi Isa itu anak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pegangan mereka itu kukuh, tapi pegangan mereka itu tak sebenar. Jadi tidaklah dinamakan perkara tersebut sebagai i'tiqad, walaupun pegangan kukuh sekalipun. Bukan makna tidak dinamakan i'tiqad, tidak dinamakan sebagai makrifah. Makrifah maknanya kenal. Kita sambung lagi. Adapun jikalau ada seorang i'tiqadnya, yakni pegangannya itu putus, kejap, lagi berbetulan bagi yang benar, kejap, dan juga perkara yang dia pegang itu sebenar, tetapi tiada ada padanya dalil nakli dan dalil akli. Tapi tak ada baginya dalil, dua dalil tu, dalil akli dengan dalil nakli. Macam mana keadaan dia?
pegangan dia kukuh dan kejap dah, dan perkara yang dia pegang itu benar, cuma tak ada dalil, bukti. Orang kata, mana bukti kamu pegang ni? Tak ada bukti. Ataupun dia katakan, aku pegang ini berdasarkan kepada guru ini suruh aku pegang. Hatta sehingga dia kata, aku pegang ini atas berdasarkan apa yang telah disebut dalam Quran, atau ada dalam hadis. Berdasarkan kepada hadis semata-mata, berdasarkan daripada Quran semata-mata. Macam mana tu? Tidak ada dalil akli. Maka bukanlah ia bernama ma'rifah. Kalau i'tiqad begini pun tidak dinamakan ma'rifah, sebab tak ada dalil. Ini walaupun di sisi syarak, sekiranya seorang itu dia pegang kepada dalil nakli, dalil yang berdasarkan kepada hadis dan juga Quran, tetapi tak ada baginya dalil akli, dalil yang akal pegang, keputusan akal, jadi ini masih lagi dikira sebagai taklid. Kalau guru, dia ikut kata guru, itu dia panggil taklid kepada guru. Kalau dia kata ini adalah perkataan daripada Quran ataupun hadis, maknanya dia mengikut Quran ataupun hadis. Jadi itu panggil mengikut juga. Nak lari daripada ataupun nak terlepas daripada i'tiqad yang taklid ini, mesti akal kita cerah. Jadi akal mesti kena cerah. Akal kita nak kena terima sesuatu ataupun akal kita tolak sesuatu, berdasarkan kepada akal itu. Keputusan itu dibuat oleh akal, kejap oleh akal, barulah seorang itu terlepas daripada taklid. Ini kena ingat. Jangan kita kata mengikut ini, taklid ini hanya mengikut perkataan orang ataupun perkataan guru. Tidak. Itu pun panggil mengikut juga. Tapi kalau mengikut dengan perkataan Quran ataupun hadis sekalipun, itu dipanggil taklid juga. Dia taklid ini dengan sebab akal dia tu tak boleh buat keputusan. Jadi macam mana macam mana boleh jadi mengikut Quran dan juga hadis itu pun dipanggil taklid? Jadi di dalam syarak, untuk nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, wajib kenal kita dengan menggunakan hukum akal, dengan akal terima ataupun tolak. Dengan sebab apa? Dengan sebab akal ini diberi oleh Allah Ta'ala kepada semua makhluk dia. Semua manusia, dan juga jin. Akal ini ada. Tapi kalau Quran, bagi orang Islam saja yang terima. Orang kafir dia tak terima Quran. Sebab tu seorang itu kalau dia berpegang dengan dalil Quran atau kenal Allah Ta'ala, ini dia panggil separuh baru kenal, ataupun dia panggil taklid. Dia tidak kenal betul-betul lagi. Dia nakkan akal itu terima ataupun tolak suatu, atau menghukumkan suatu, baru dia orang panggil sebagai kenal. Disebabkan akal ini semua orang ada. Jadi muafakat semua itu atas terima dan tolak akal itu sama. Sama ada orang Islam ke ataupun orang kafir ke, sama. Kalau kita berpegang pada Quran dan juga hadis, hanya orang Islam saja yang pegang Quran hadis. Jadi benda ini tidak boleh nak jadi hujah, tak boleh nak jadi dalil yang kukuh, sebab hanya orang Islam saja yang pegang. Kalau akal ini semua boleh terima.
sama ada orang kafir ke ataupun orang Islam. Sebab itu didahulukan hujah akal ke atas hujah syarak, atas hujah Quran dan juga hadis. Ini kena faham betul-betul ni. Sebab tu kita tak boleh, nombor satu, kalau kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita pegang atas hujah Quran dan juga hujah hadis, ini orang panggil orang masih lagi taklid. Dia nak perut kita cerah, perut kita terima. Perut tu makna hati lah. Hati, akal kita. Akal tu duduk pada hati tu. Pegangan akal, keputusan akal, itu makna keputusan hati kita. Maka bukanlah ia bernama makrifah kalau tak ada baginya dalil. Dia pegang kukuh, walaupun perkara itu benar sekalipun, tapi tak ada dalil, itu tidak dinamakan makrifah. Maka adalah namanya, nama bagi pegangan itu yang kukuh tanpa ada dalil tadi, itu taklid. Taklid orang panggil pegangan itu. Artinya mengikut perkataan orang sahaja. Cuba dia mengikut perkataan orang. Ini yang kita kata dulu, yang kita kata tadi. Kalau pegang tu berdasarkan kepada perkataan orang, itu taklid pada orang. Dasar pegangan dia tu berdasarkan kepada perkataan guru, mana taklid guru. Kalau kita taklid pada Quran dan juga hadis, itu panggil taklid pada Quran dan juga hadis. Pegang atas Quran dan juga hadis, itu dia panggil taklid lagi. Dia nak kita sambil kita pegang dengan perkataan Quran dan juga hadis, dia nak akal kita terima ataupun tolak. Sebab pegangan atas perkataan orang, hatta atas perkataan guru, Quran dan juga hadis sekalipun, selagi akal kita tidak terima cerah atas apa-apa pegangan kita tu, masih lagi duduk pada syak, duduk pada 50-50. Hati kita duduk pada 50-50. Selagi hati kita tak terima dalil berdasarkan kepada mengikut bagi kaedah hati dia, mengikut kaedah akal, dia panggil, walaupun berdasarkan kepada perkataan Quran atau hadis sekalipun, dia masih lagi 50-50. Dia duduk atas syak, dia panggil. Orang kata hatta walaupun dengan Quran ataupun hadis sekalipun, ya, hatta atas Quran ataupun hadis sekalipun, selagi hati tak terima bulat, duduk 50-50. Kita nak telan tak boleh, nak luah tak boleh, duduk tengah-tengah. Sebab tak ada bukti itulah. Tak ada bukti. Macam orang datang pada kita, orang bagi tahu pada kita, di sebelah sana, di bukit sana tu ada rumah terbakar. Orang yang bercakap itu orang yang kita percaya tu, iman lagi. Orang yang kita percaya, yang boleh, yang kita kata mustahil dia menipu dalam perkataan dia. Dia kata, no, sebelah sana tu ada rumah terbakar. Jadi dia bagi tahu pada kita, kita tak ada dalil, tak ada bukti apa-apa. Jadi semata-mata kita pegang itu, kita tak buang perkataan dia. Kita tak buang perkataan dia, kita pegang semata-mata perkataan dia itu. Dia panggil itu taklid, dia panggil. Walaupun orang tu orang kepercayaan sekalipun. Tapi adakah berkemungkinan besar benda itu berlaku ataupun tidak berlaku? Cuma dengan sebab orang tu orang kepercayaan saja. Orang percayaan kita pegang. Jadi adakah pegangan itu 100%? Tidak. Dia cuma 50 sahaja. 50. Kita kata nak tolak, takkan orang ni menipu. Nak kata kita menerima 100%, tak ada bukti, cuma atas perkataan orang saja. Itu sebab jadi 50-50 tu. Taklid ini selagi tidak dibenarkan oleh akal, tidak dibenarkan oleh hati kita,
berdasarkan kepada bukti-bukti akal, terima akal ataupun tolak akal. Selagi akal tak terima, itu dia panggil sebagai taklid. Macam kita kata dalam satu gelas, satu cawan tu, gelas ada air putih. Jadi apabila orang kata kepada kita, ini air ni rasanya manis, tapi orang yang cakap tadi ialah orang yang kita percaya dia. Jadi kita pegang air itu sebagai manis. Adakah bagi kita bukti? Tak ada bukti air itu manis. Jadi bolehkah kita kata pegangan kita itu kuat 100%? Tak boleh. Semata-mata air tu atas meja tu manis, warna dia putih. Orang letak gula, warna dia tetap putih. Air kosong taruh gula jadi manis. Tapi kalau taruh garam sekalipun, air itu tetap warna putih juga. Jadi cuma berdasarkan kepada perkataan orang yang kita percaya bahawasanya air itu manis, kita pegang. Adakah pegangan ini menepati 100% pegangan? Tidak. Selagi kita tidak tengok orang letak gula, ataupun selagi kita tidak ambil air itu letak di mulut kita, lidah kita dapat rasa manis gula tu. Jadi selagi itu hati kita ni tidak ada keyakinan, dia panggil. Hati kita ni tak boleh nak mutuh atas manis air tadi ataupun tidak. Hati kita tak boleh. Cuma kita percaya pada orang saja bahawa orang ni benar, takkan nak menipu. Orang kata air ni manis, kita pegang. Jadi kepercayaan itu tanpa jazam, dia panggil. Tanpa terima akal, tu dia panggil sebagai taklid. Melainkan apabila kita tengok orang letak gula, kita tahu itu gula, orang masuk gula dalam air, jadi yakin hati kita bahawasanya air itu manis, sebab kita tahu gula tu manis. Kalau orang kata, tak, air ni rasa masin je, rasa masin ataupun rasa tawar ke, kita boleh tolak terus, sebab ada bagi kita dalil tentang orang letak gula tadi. Boleh tolak. Kalau orang cakap macam mana sekalipun, bagi hujah pada kita macam mana sekalipun, kita akan tetap pegang atas air tersebut manis, dengan sebab ada bagi kita bukti bahawasanya kita tengok benda itu, ada orang yang letak gula dalam air. Jadi orang katalah apa sekalipun, walaupun terbalik langit, terbalik bumi sekalipun, pegangan kita tetap mengatakan air itu manis. Itu kuat tak kuatnya dalil akal, berdasarkan kepada dalil, berdasarkan kepada taklid tadi. Taklid, walaupun Allah Ta'ala itu tak ada perkataan yang lebih benar daripada Allah Ta'ala. Dan daripada hadis Nabi SAW, pegangan kepada perkataan yang datang daripada Quran ataupun hadis tu bagi seseorang itu pada bab i'tiqad. Ni pada bab i'tiqad ni kena ingat, pada bab i'tiqad tidak dipakai oleh syarak selagi akal tidak memutuskan. Kita kena ingat, dalil nakli ni daripada Quran dan juga hadis, dia datang untuk nak support bagi dalil akal. Dalil Quran dan juga hadis, dia datang untuk nak memperkokohkan lagi dalil akal. Dia tidak akan jadi dalil pertama. Dia tak boleh nak jadi dalil pertama bagi pegangan berkait dengan i'tiqad ketuhanan ni. Kita tahu Tuhan itu ada dengan sebab kita tengok adanya makhluk. Setiap benda yang dicipta mesti ada tuan dia, tukang dia. Akal kita kata begitu. Mustahil suatu benda yang baru ini ada tanpa ada tukang. Kita pegang begitu, akal kita pegang begitu. Jadi yakin kita dengan akal kita, langit bumi ini mesti ada tukang dia. Jadi apabila orang kata, mana boleh
langit bumi ni jadi dengan sendiri, bergiam, tak ada tukang semua, akal kita terus akan tolak. Mustahil benda yang baru boleh ada dengan sendiri. Kalau kita berdalilkan kepada langit bumi ni besar besar sangat, kita kata rumah, masa kita pergi keluar, pergi belajar dulu, pergi Mesir ke apa ke, di sebelah rumah kita tak ada rumah lagi, kosong lagi. Tiba-tiba kita balik lepas pada 4 tahun 5 tahun kita pergi ke Mesir belajar, tiba-tiba tengok ada rumah sebelah rumah kita. Jadi hati kita kata macam mana? Adakah rumah ini timbul dengan sendiri daripada bumi kah, ataupun macam mana? Jadi pasti kita kata ada orang buat rumah ni baru. Sebab apa kita kata mesti ada orang buat, ada tukang dia? Sebab apa? Sebab kita tahu rumah-rumah ini dia perkara yang baru, dan mesti ada tukang buat. Mustahil rumah dia wujud sendiri tanpa ada tukang. Orang bawa lah hujah apa, ni timbul daripada bumi ke apa-apa, kita tak akan terima. Akal kita tak akan terima benda itu. Sebab perkara baru mesti ada tukang dia buat dia. Kalau orang kata timbul daripada bumi sekalipun, mesti tukang yang buat timbulkan daripada bumi tu. Sebab benda ini benda yang baru. Jadi itu pegangan akal kita bahawasanya setiap benda yang baru itu mesti ada tukang, kemudian diperkukuhkan lagi dengan perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah Taala dalam Quran dan juga hadis. Itu pegangan yang mudah, ataupun kita kata misalan yang mudah saja nak dibandingkan dengan langit bumi. Langit bumi ni walaupun kita tidak pernah tengok bila Tuhan buat dia, tetapi ciri-ciri sifat dia sama saja dengan perkara yang baru, iaitu berubah. Menerima perubahan itu adalah salah satu daripada ciri-ciri perkara itu perkara baru. Jadi langit ini dia tukar, malam dan siangnya tukar. Mesti ada orang yang tadbir dia, mesti ada tukang yang tadbir dia. Bukan dia berlaku secara, dia tidak berlaku secara tabiat dia, tak. Tabiat itu diatur oleh tukang itu sendiri. Jadi itu tanda bahawasanya langit bumi ini makhluk, maknanya benda yang dibuat dan dicipta dan ditadbir oleh tukang. Itu kita kata sebagai dalil. Akal kita terima begitu. Kalau orang kata tidak, tu rumah tadi dia timbul dengan sendirinya, kita boleh tolak benda tu. Tolak. Jadi dalil tentang Allah Ta'ala yang buat langit bumi selepas daripada kita kata mesti ada tukang dia, kita bawa pula kuatkan dalil daripada hadis dan juga Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin, seterusnya. Tuhan kata Allah lah yang menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara langit bumi itu. Jadi Tuhan dah mengaku bahawasanya dia yang buat. Jadi ini mengukuhkan lagi pegangan dengan ada dalil akal dulu, kemudian baru dalil nakli. Jadi orang yang berpegang dengan dalil akal terlepas daripada taklid. Bagi orang yang pegang pada dalil nakal saja, tidak terlepas lagi daripada taklid. Tak terlepas. Jadi yang sempurnanya, mereka yang berpegang pada dalil akal dan juga nakli, itulah barulah sempurna i'tiqad tu secara lebih kukuh. Maka bukanlah bernama makrifah. Pegangan tadi yang dinamakan sebagai taklid tadi, dia pegang kukuh dan juga dia pegang tu secara perkara tadi perkara benar, tetapi tak ada dalil, maka bukanlah ia bernama makrifah. Tak nama lagi orang ni, belum lagi dinamakan orang ni sebagai orang yang makrifah, berpegang dengan perkara yang, ataupun orang ni orang kenal betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka adalah namanya itu taklid.
Artinya mengikut perkataan orang sahaja. Adapun jikalau i'tiqadnya itu putus, berbetulan yang benar bagi yang benar. Pegangan dia putus berbetulan dengan perkara tu. Benda yang dia pegang itu adalah perkara yang benar. Lagi ada padanya dalil, ada pula bukti dia daripada dalil akal dan dalil nakli pula, iaitu firman Allah Ta'ala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka iaitulah makrifah namanya. Makrifah namanya. Kalau kita tengok kitab ini, dia kata yang benar lagi ada padanya dalil firman Allah Ta'ala dan hadis Rasulullah SAW. Dia tak mari dalil akal di sini. Maka itulah makrifah namanya. Kat situ sebenarnya masih lagi ada kekurangan bagi perkataan dia tu. Sebabnya dalil firman Allah Ta'ala dan juga dalil hadis Rasulullah SAW ini dia panggil dalil nakli. Dia bukan sebagai dalil akli. Selagi dalil akal seorang itu tak terima ataupun tidak tolak, menghukumkan bagi suatu perkara i'tiqad tu, yang berkait dengan ketuhanan ini, jadi selama itulah dipanggil sebagai taklid lagi. Jadi kalau kita baca kitab ini, kalau boleh kita letakkan sedikit nota, kena ada padanya dalil akli dan dalil nakli, iaitu firman Allah Ta'ala dan hadis Rasulullah SAW. Begitu baru cerah dia punya huraian dia. Sebab kita dah kata dah tadi, sekiranya seorang itu hanya menerima suatu perkara melalui Quran atau hadis, itu masih lagi dipanggil sebagai dalil, masih lagi dipanggil taklid. Sebab mengikut, tak kira sebab anda mengikut orang kah, atau mengikut perkataan Quran kah, ataupun perkataan hadis, masih lagi mengikut, selagi tidak cerah akal. Kena tahu yang tu. Maka adalah asal makrifah membezakan. Asal bagi tujuan makrifah ini untuk membezakan antara yang qadim dengan yang muhdasin ataupun muhdis. Iaitu perkara yang baharu. Itu asal bagi makrifah, untuk nak bezakan yang mana perkara qadim dengan perkara hadis, perkara yang baru. Jadi perkara yang qadim ini adalah perkara yang berkait dengan Allah Ta'ala dan juga sifat dia. Adapun perkara yang hadis ni perkara yang muhdas, perkara yang baru, ataupun muhdis, perkara itu sendiri. Perkara yang baru itu adalah berkait dengan makhluk. Dia dua saja tujuan makrifah tu, untuk nak kenal Allah Ta'ala dan juga kenal makhluk dia macam mana. Jadi akal ini dia kena, tujuan dia untuk nak kenal makhluk. Melalui kenal makhluk itu baru dia boleh buat kesimpulan Tuhan tu macam mana. Kita dengan akal semata-mata nak kenal Allah Ta'ala, secara hakiki dia tak boleh. Itu antara kelebihan Tuhan kita. Nak kenal macam mana sekalipun tak akan dapat Tuhan kita, melainkan dengan kenal bayan saja, seolah-olah begitu. Nak kenal Tuhan dia sendiri tak boleh. Kita kena kenal melalui perantaraan makhluk ini. Ini lebih tak lebihnya Allah Subhanahu Wa Taala bandingkan dengan perkara lain makhluk dia. Jadi nak kenal, betul-betul kenal Allah Subhanahu Wa Taala di syurga nanti. Begitulah. Baru kita boleh tengok macam mana Tuhan kita macam mana. Selama ada atas dunia ni tak boleh. Untuk nak bezakan, nak kena antara yang qadim, yakni yang antara yang qadim tu maknanya perkara yang
yang sedia kala dengan yang muhdatsin, artinya yang baru. Itu tujuan untuk makrifah, dapat beza antara Tuhan dengan makhluk dia. Maka yang qadim itu zat Allah Ta'ala dan sifat Allah Ta'ala. Dia letak kat sini, dia terhuraikan apa makna qadim. Kenal qadim itu maknanya kita kenal Tuhan kita macam mana, keadaan zat dia macam mana. Dan nama Allah Ta'ala yang tergantung pada kalimah syahadah tauhid, yakni mengesahkan Allah Ta'ala, iaitu pada asyhadu an la ilaha illallah. Siapa tu? Yang kita sebut asyhadu an la ilaha illallah. Allah itu siapa? Macam mana dia? Keadaan dia macam mana? Sifat dia macam mana? Jadi kita akan dapat kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah, perkataan Allah Ta'ala sendiri, dan nama tu macam mana keadaan Tuhan dia, kita dapat kenal. Dengan kita kenal makhluk, itu artinya aku ketahui bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Itulah Tuhan. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Itulah Tuhan yang sebenar. Allah itulah Tuhan yang sebenarnya. Kita sekarang pada muka surat 3. Itu tujuan makrifah, untuk nak kenal bahawasanya Tuhan begian. Allah Ta'ala begian. Makhluk begian. Untuk kita kenal tu, itu orang panggil sebagai makrifah. Dapat beza Tuhan dengan makhluk. Tidak bertukar dah, Tuhan ke hantu. Tak bertukar. Ketahui olehmu hai segala mukallaf yang akil balik. Mukallaf ni maknanya orang yang telah diberati syarak, ada padanya 4 perkara. Orang yang jadi syarat bagi mukallaf itu, ada baginya 4 perkara, iaitu dia akil, berakal, balik, dia sampai umur, hak bagi ditaklifkan syarak. Yang ketiganya selamat 2 anggota, mata dan juga telinga dia selamat. Yang keempatnya iaitu sampai kepadanya suruhan Rasul, sampai kepadanya agama Islam. Jadi apabila ada 4 ni, dia panggil sebagai orang tu orang yang bermukallaf. Dia panggil orang yang mukallaf, ataupun orang yang telah kena padanya hukum syarak. Kena pikul sendirilah dosa dengan pahala. Ketahui olehmu hai segala mukallaf yang akil balik, bahawasanya adalah rukun syahadah itu 4 perkara. Rukun bagi syahadah, bagi orang yang nak mengucap dua kalimah syahadah, ada padanya rukun. Bahawa orang panggil orang ni betul-betul masuk dalam agama Islam. Sebab syahadah itu pertama sekali bagi orang yang kufur ataupun orang kafir nak masuk agama Islam, dia kena mengucap 2 kalimah syahadah. Bahawa orang panggil tu orang dia masuk agama Islam. Bagi kita ni, beza kita dengan orang kafirnya, kita cuma sebut la ilaha illallah. Bagi orang kafir nak masuk Islam, dia kena sebut asyhadu an la ilaha illallah. Jadi orang yang Islam sendiri, bagaimana keadaan rukun syahadah? Dia ada 4 ni. Pertama, mengisbatkan akan ada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pertama, dia kena pegang dalam hati dia, ada bagi kita Tuhan. Kedua, mengisbatkan ada segala sifat Allah Ta'ala. Yang kedua, kita kena pegang bahawasanya Tuhan kita ini bersifat dengan segala sifat sempurna. Ketiga, mengisbatkan akan sah ada segala af'al Allah Ta'ala itu, mengadakan segala mungkin itu. Dan sah pula akan adanya segala af'al Allah Ta'ala itu, menidakkan segala mungkin ini. Yang ketiganya, kita pegang bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala itu sifat af'al, iaitu apabila Tuhan nak buat sesuatu, dia buat. Kalau Tuhan tak nak buat sesuatu,
Tak ada lah benda tu. Semua tu kembali pada af'al Allah Ta'ala. Dengan af'al Allah Ta'ala inilah adanya makhluk ni. Kalau kita tak pegang bahawasanya ada bagi Tuhan itu perbuatan bagi dia, nescaya kita tak kenal lagi Tuhan kita lah. Sebab kita ini adalah sebahagian daripada kesan daripada perbuatan Tuhan ni. Kita ni, alam ini adalah kesan bagi perbuatan Allah Ta'ala. Kalau dia nak buat, ada. Kalau Tuhan tak nak buat, tak ada lah. Keempat, mengisbatkan akan benar segala Rasulullah SAW pada segala perkataannya dan segala perbuatannya dan segala kelakuannya dan segala diamnya. Yang keempatnya, dalam rukun syahadah itu, kita membenarkan Rasulullah SAW atas apa-apa sahaja yang dilakukan oleh baginda, sama ada perbuatan dia kah, ataupun perkataan dia kah, ataupun diam dia, takrir Rasul pun, tiada menyalahi akan Rasulullah. Tidak kita menyalahi dengan apa yang Rasulullah SAW bawa. Apa yang dibawa oleh Rasul daripada perkara agama, kita tak boleh nak menyalahi. Tak boleh nak menyalahi daripada perkara agama. Sebab perkara agama itu datang daripada Rasul sendiri. Kalau perkara agama, apa-apa yang dibawa oleh Rasul, itu kita tak boleh nak bantah. Sebab perkara agama itu pun datang daripada Allah Ta'ala juga, asal dia. Dan ada pun fardunya pada syahadah. Yang tadi rukun, ada pun fardunya pada syahadah itu dua perkara. Pertama, mengata akan lafaznya dua kalimah syahadah itu pada seumur hidupnya sekali. Yang pertama, tentang fardu syahadah ini, yang pertama, seorang itu mesti mengucap dua kalimah syahadah. Wajib dia mengucap sekali seumur hidup. Ini takdir bagi orang tu tidak semayang. Tidak semayang tidak apa, dia kalau dia tu nak dihukumkan sebagai Islam, wajib seumur hidup dia mengucap sekali kalimah syahadah. Itu maknanya dia tu orang yang Islam. Ini fardu bagi kalimah syahadah. Sekali mesti kena sebut seumur hidup. Kedua, menyungguhkan akan maknanya. Kita pegang betul-betul makna bagi kalimah syahadah tadi di dalam hati selama hidupnya sentiasa. Yang kedua, selepas daripada kita ucap, wajib bagi kita mengucap dua kalimah syahadah itu sekali. Seorang yang mengaku dia Islam, wajib dia mengucap. Ni kewajipan ni. Mesti dia mengucap sekali seumur hidup dia. Jadi kita mengucap 5 kali. Dalam syahadah semayang kita tu banyak kali kita sebut. Jadi itu kita dah sebut dah. Bagi orang yang tidak semayang, tidak apa tu, dia nak mengaku dia jadi Islam, termasuk dalam golongan Islam, dia kena mengucap sekali seumur hidup dia. Dan yang keduanya, rukun yang kedua, dia kena pegang apa yang dia ucap. Dia kata tadi bahawasanya tiada Tuhan yang layak disembah yang sebenar-benarnya melainkan Allah, dan juga Nabi Muhammad itu adalah utusan Tuhan. Dia kena pegang dalam hati dia begitu. Itu antara fardu dia dalam syahadah. Sentiasa hari, makna setiap hari kena pegang, jangan berubah. Jangan berkeputusan selagi ada ia akal. Selagi dia berakal, jangan putus pegang tentang Tuhan itu yang sebenarnya Allah Ta'ala, dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Tuhan. Jangan berubah yang tu.
selagi ada akal. Kalau tak ada akal kan, itu lain lah. Kalau tak ada akal, maknanya orang ini tidak termasuk dalam mukallaf. Selagi kita ada akal, Tuhan bagi kepada kita akal, jangan putus tentang i'tiqad ni, mengatakan Tuhan itu ialah Allah dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Jangan putus yang tu, hingga matilah. Maka adalah mengata dua kalimah syahadah itu dengan lidah dan menyungguhkan maknanya itu di dalam hati itu. Sebut lafaz perkataan la ilaha illallah dan pegang dalam hati itu pertama-tama fardu daripada segala fardu ain. Inilah perkara fardu, perkara mula-mula sekali bagi seorang Islam. Kewajipan seorang Islam yang mula-mula sekalinya iaitu ucap dua kalimah syahadah dan juga pegang apa yang dia ucap tadi dalam hati dia. Dia panggil pertama-tama fardu daripada segala fardu ain. Dahulunya daripada segala ibadah. Sebelum buat ibadah tu, kena kita pegangan kita tu kena betul. Tuhan kita hanya Allah Ta'ala saja, dan Nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegang begitu. Dahulu daripada ibadah yang lain, maknanya sebelum daripada kita buat amal ibadah, pegangan tu dulu. Kena pegang dalam hati syahadah tadi. Dahulu daripada segala ibadah, buat amal, macam kita nak solat ke, nak puasa ke, kena kenal Tuhan dulu. Kena tahu dulu bahawasanya Nabi kita itu Rasul, Muhammad itu adalah Rasulullah. Kena pegang yang tu, barulah sah segala ibadah. Dan dahulu ia daripada fardu sembahyang 5 waktu. Kenal Tuhan tu, itu awal lagi. Dan puasa pada bulan Ramadan awal lagi daripada puasa. Dan zakat, mengeluarkan zakat, itu awal dia kena Tuhan dulu. Dan naik haji ke Baitillah, dan lagi sebelum pergi ke sebelum buat haji sekalipun nak kena tahu, nak kena sahkan dulu i'tiqad tu, barulah amalan lain akan sah. Sebab dalam kaedah syaraknya la tasihul ibadatu illa bi ma'rifatillah. Tidak sah ibadah, apa-apa ibadah melainkan dengan kenal Tuhan dulu. Ibadah yang kita buat tu tuju pada siapa? Kalau kita tak kenal Tuhan nak tuju pada siapa? Kita kata, oh aku buat sembahyang ni kerana Tuhan, kerana Allah. Kata mu kenal ada Tuhan macam mana? Kita kata tak kenal. Habis tu nak tuju ibadah pada Tuhan macam mana? Kamu sendiri tak kenal Tuhan. Habislah kita. Jadi kalah hujah. Sebab tu tidak sah ibadah melainkan dengan kenal siapa yang kita sembah tu. Nak kenal Tuhan dulu. Yang kita tuju ibadah kita tu. Dalam iftitah, doa iftitah tu yang kita selalu baca, inna salati, sungguhnya sembahyangku, wa nusuki, dan segala ibadah aku, wa mahyaya, dan hidup aku, wa mamati, dan mati aku, hingga segala kehidupan aku dan sehingga kematian aku sekalipun, lillahi rabbil alamin, hanya bagi Allah Ta'ala belaka. La syarika lahu, tidak ada syirik, tidak ada sekutu baginya, bagi Allah Ta'ala, dari segi jadi Tuhannya dan juga tempat sembahnya, tak ada sekutu. Wa bidzalika umirtu, dan demikianlah disuruh aku supaya aku berpegang tadi. Itu yang kita sebut dalam sembahyang kita yang mula-mula sekali, mengaku kita ikrar. Dan lagi syarat pada mengesahkan segala ibadah. Syahadah tu menjadi syarat bagi ibadah lain sah. Kalau kita tak kenal Tuhan, macam mana kita nak kata kita sembah Tuhan? Ibadah-ibadah ini ialah
perbuatan yang berbentuk pengabdian kepada Allah Ta'ala, itu maknanya ibadah. Apa-apa perbuatan kita yang bertujuan untuk mengabdikan diri pada Allah Ta'ala, dia panggil sebagai ibadah. Jadi nak mengabdikan pada Allah Ta'ala, kita kena kenal Tuhan kita macam mana. Kalau kita tak kenal Tuhan kita, nak kata nak mengabdikan pada dia macam mana, kita tak kenal dia. Itu sebab tu tidak sah ibadah sebelum daripada kita kenal Tuhan kita. Dan lagi syarat pada mengesahkan segala ibadah, dia kata syahadah tadi. Dan jikalau belum lagi sah syahadahnya, itu kalau syahadah pun tak tahu ke mana, nescaya tiadalah sah ibadahnya. Yang lain itu, kalaulah syahadah dia tidak sah, tidak kenal Tuhan dia siapa, jadi macam mana nak sah ibadah? Duk pergi naik haji berapa kali sekalipun, buat umrah berapa kali sekalipun, buat sedekah, semayangnya, bangunnya, tahajudnya, semua semayang kuatnya, puasa lagi, tunai zakat lagi, tapi tiba-tiba tanya bahagian ketuhanan tak kenal. Ini orang ni rugi. Kena belajar kenal Tuhan ni. Kita buat amal ibadah sekalipun, banyak mana sekalipun, kalau tak kenal Tuhan, akan jadi sia-sia nanti, sebab tak kenal Tuhan kita siapa. Apatah lagi kalau i'tikad tu salah pula. Ini sangatlah kita kata menyedihkan. Buat amal banyak dah, pegang pula salah. Pegang Tuhan duduk atas langit ke, itu lagi menyedihkan lah. Tak kenal lagi Tuhan kita siapa. Dia panggil tak kenal lagi. Kalau kita sifatkan Tuhan dengan suatu sifat yang bukan dengan sifat dia, bukan itu sifat dia, itu orang panggil tak kenal. Maka hendaklah kita sungguh-sungguhi pada memahamkan akan makna dua kalimah syahadah itu. Sungguh-sungguh memahami itu makna sungguh-sungguh. Kita kena belajar betul-betul tentang Tuhan ni. Jangan hanya kita mengikut orang kata Tuhan ada-ada. Jangan. Kita kena betul-betul belajar kenal Tuhan. Barulah kita tahu ibadah kita tuju pada siapa. Barulah hati kita ni tenang. Kalau kita tak kenal Tuhan kak, selagi mana kita buat amal ibadah, hati kita sebenarnya tidak tenang. Tak tahu siapa ni kita nak tuju ibadah ni. Jadi bersungguh-sungguh pada memahami itu maknanya belajarlah akan makna dua kalimah syahadah itu. Tiadalah boleh faham akan makna dua kalimah syahadah itu melainkan kemudian daripada mengetahui akan perkataan segala sifat yang wajib pada Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW. Jadi seorang itu tak akan dapat kenal Tuhan dia melainkan dia kena belajar sifat-sifat Tuhan dia macam mana. Ada padanya sifat yang wajib pada Tuhan dan pada Rasul tu ada. Ini dalam dua kalimah syahadah tu mengandungi sifat-sifat Allah Ta'ala. Ada yang wajib pada Tuhan dan juga pada Rasul. Syahadah pada Rasul tu sifat wajib bagi Rasul lah, ada dalam tu. Dan segala sifat yang mustahil pada keduanya, sifat yang tak boleh ada pada keduanya, Allah Ta'ala tak boleh ada sifat ni, iaitu lawan bagi sifat wajib tadi. Dan Rasul pun sama, tak boleh ada sifat ni pada Rasul, iaitu lawan bagi sifat wajib. Ini cara untuk nak kenal Allah Ta'ala tu. Nak kenal Tuhan, kena tahu sifat yang wajib bagi dia, sifat yang mesti ada. Sifat yang istihalah, mustahil bagi Allah Ta'ala, tak boleh ada. Dan segala sifat yang harus pada keduanya itu, pada kedua Allah Ta'ala dan juga Rasul tu, ada bagi keduanya. Pada Allah Ta'ala sifat harus, dan pada Rasul pun ada sifat harus. Jadi kenal tiga perkara ini bagi Allah Ta'ala dan juga bagi Rasul, sifat dia ini orang panggil kenal Tuhan. Kalau tidak, kita sebut saja je lah
Kenal Tuhan. Jadi tak kenal sifat wajib Tuhan pun tak kenal, sifat mustahil Tuhan pun tak kenal, sifat harus tak kenal. Bagi Rasul pun sama. Jadi hanya mengaku pada mulut saja, tak ada pada hati. Orang panggil orang ni macam burung tiung lah. Dia ucap Assalamualaikum, bukan dia tahu pun tentang salam tu. Dia orang mari, dia pun Assalamualaikum. Kita pun jawab Waalaikumsalam. Sama kita dengan burung tiung. Burung tiung tu cuma dia sebut saja Assalamualaikum. Kalau kita bagi salam pada dia Assalamualaikum, dia apa yang dia jawab? Assalamualaikum juga. Dia tak akan jawab Waalaikumsalam, sebab dia bukannya tahu makna syahadah, dia makna salam. Dia cuma sebut saja di mulut, sebab Tuhan dia ajar begitu, dia boleh sebut. Bukan dia tahu makna, tidak. Gitulah juga dengan orang yang kata kenal Tuhan, kenal, tapi macam mana Tuhan tak tahu. Itu cuma sebut pada mulut, tak kenal orang panggil. Habis di situ. Maka adalah makna segala sifat yang wajib dan yang mustahil dan yang harus pada Allah Ta'ala dan pada segala Rasulnya. Sifat yang wajib pada Rasul, sifat yang mustahil pada Rasul, dan juga sifat yang harus pada Rasul itulah pertama-tama yang wajib. Yang wajib ia pada segala orang yang akil baligh. Yang wajib di sini ialah wajib syarak, dari segi syarak. Yang wajib dari segi syarak, maknanya kalau orang tak lakukan perkara ini berdosa. Wajib tahu pada segala orang yang akil baligh, orang yang telah sampai umur, dan juga orang yang berakal, laki-laki dan perempuan, merdeka dan sahaya orang. Sama ada dia tu hamba orang ke, ataupun dia itu orang yang merdeka ke, wajib tahu belaka ni tentang Allah Ta'ala dan juga Rasul. Itu yang pertama-tama sekali di dalam agama tu, kena Tuhan kita dan Rasul kita. Iaitu kenal tu, iaitu kita kenal sifat dia, sifat wajib bagi dia, sifat mustahil bagi dia, dan sifat harus bagi dia. Kerana sabda Nabi SAW, awwaluddini ma'rifatullah, artinya pertama-tama agama itu mengenal Allah. Yakni mengenal akan segala sifat yang wajib, sifat yang mesti ada. Lagi sabit bagi zat Allah Ta'ala. Mesti benda ini ada pada zat Tuhan kita, sifat tadi. Sifat wajib dia panggil. Dan mustahil, sifat ini tak boleh ada pada Allah Ta'ala. Dan yang harus juga, bukannya dia kata kena sifat saja, bukannya mengenal kepada diri zat Allah Ta'ala, tidak. Bukan kenal zat Tuhan macam mana. Orang tanya Rasulullah SAW, orang tanya, wahai Muhammad, Tuhan kamu tu macam mana? Orang tanya, kafir Quraisy. Sebab Tuhan bagi orang kafir Quraisy ni, ada yang buat daripada emas, ada yang buat daripada perak, ada buat daripada kansa, ada yang buat daripada batu, ada yang buat daripada tanah semua. Jadi dia tanya Rasulullah, wahai Muhammad, Tuhan kamu tu macam mana? Jadi dengan sebab itulah Allah Ta'ala turunkan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu jawapan yang jami' manik dia panggil. Kataan yang mencukupi. Apabila sebut tentang surah Al-Ikhlas ini, memadai bagi orang tu untuk kenal Allah Ta'ala tu macam mana secara umum. Secara umumnya, ini sifat Tuhan yang besar-besar ni. Qul huwallahu ahad. Tuhan itu esa, bukan banyak, tidak. Bukan banyak. Sebab masa dulu, di sekeliling Kaabah tu ada 360 ekor semua berhala. 360 ekor berhala semua. Jumlah dia banyak. Apabila
Rasulullah kata, "Qul huwallahu ahad." Tuhan hanya satu saja. Bukan yang banyak 300 hingga 360 ekor keliling Kaabah, tidak. Allahus Samad, Allah tempat tuju segala-galanya. Apa-apa sahaja semuanya datang daripada Allah Taala dan kembali pada Allah Taala. Lam yalid, tidak dia beranak, walam yulad, dan tidak dia diperanakkan. Tidak kata Tuhan itu beranak melahirkan bagi Nabi Isa, kalau tidak. Walam yulad, dan tidak dia jadi anak orang. Tak ada emak, tak ada ayah bagi Tuhan ni. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sekutu sekali-kali bagi Allah Ta'ala. Pada apa-apa perkara sekalipun tak ada sekutu. Tak ada yang mensyirikkan, yang sama nak banding dengan Tuhan. Tak ada. Itu apabila orang kafir Quraisy tanya Nabi. Dan ketentuan daerahnya, kita nak Tuhan duduk mana, Tuhan duduk mana. Bukan itu tujuan untuk kenal Tuhan. Bukan nak kenal zat dia macam mana, bukan nak tahu daerah Tuhan duduk mana, tidak. Dan tempatnya dan rupanya, mustahil yang demikian itu ditegah. Maknanya ditegah, dilarang untuk kita nak cari Tuhan begitu. Dan tegahkan Rasulullah SAW yang demikian itu. Rasul pun tegah, dan kita pun tidak akan dapat. Kalau cari pun kita tak akan dapat. Sebab apa tak dapat nak cari zat Tuhan? Sebab Tuhan tak sediakan bagi kita alat untuk nak cari dia. Nak jumpa dia, tak ada alat. Macam kita nak kena gula, manis ke tidak, Tuhan buat alat lidah. Nak tahu benda ni kasar ke ataupun licin ke, Tuhan buat alat kita dengan tubuh kita tu, kulit kita. Nak tahu benda ini macam mana bau dia, Tuhan buat alat di hidung. Tak boleh dapat dengan tengok mata benda bau. Tuhan buat alat, setiap benda berkait dengan makhluk, Tuhan sediakan bagi kita panca indera untuk nak dapat benda tu. Tak ada bagi kita suatu perkara daripada makhluk ni kita tak dapat. Semua Tuhan sediakan bagi kita panca indera. Ada yang jenis nak boleh tengok mata, ada yang kena dengar dengan telinga, ada yang benda yang kena rasa dengan lidah, ada yang kena cium dengan bau, rasa dengan kulit semua. Itu panca indera tu tujuan untuk nak kenal. Tapi kenal tu kenal makhluk, bukan kenal Tuhan. Tak boleh kita dapat kenal Tuhan dengan panca indera kita. Sebab Tuhan tak sediakan panca indera untuk kenal dia lah. Kita tak dapat kenal Tuhan selama-lamanya secara hakiki, melainkan apabila Tuhan janji dalam syurga tu tempat kenal. Boleh tengok zat Tuhan macam mana. Kerana firman Allah Ta'ala, Rasul pun tegah untuk kita cari. Rasul sekali-kali dia tak benarkan untuk kita tu kenal Tuhan, untuk nak cari Tuhan macam mana. Rasul larang. Sebab ada hadis Nabi SAW yang Nabi kata, tafakkaru fi alaillah fi khalqillah. Fikir, hendaklah kamu fikir pasal makhluk Tuhan. Wala tafakkaru fillah, jangan sekali-kali kamu fikir tentang zat Tuhan macam mana. Itu Rasul larang. Dan firman Tuhan pun dalam Quran pun dilarang juga. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, artinya dipertakuti Allah Ta'ala akan kamu daripada mendapatkan kepada zatnya itu. Tuhan larang kita daripada kita nak dapatkan zat Tuhan tu macam mana. Dan lagi firman Allah Ta'ala, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Artinya tiada mendapat akan dia segala penglihatan, pendapatan. Tak akan dapat Tuhan dengan mana-mana panca indera, tak akan dapat. Dan dia juga yang boleh mendapat akan segala penglihatannya. Jadi hanya Tuhan saja yang boleh dapat segala-galanya. Kita nak dapat, tak boleh. Nak kenal Tuhan secara zat dia, tak boleh. Dan sabda Nabi SAW,
subhanaka ma arafnaka haqqa ma'rifatika. Artinya, maha suci Tuhanku, tiada ku kenal akan Tuhanku akan sebenar-benar pengenal kami akan Tuhanku. Nabi sendiri kata, Nabi sendiri mengaku, subhanaka ma arafnaka, maha suci kamu ya Allah, tiada kami kenal akan kamu haqqa ma'rifatika, dengan sebenar-benar kenal. Nabi sendiri pun mengaku bahawasanya baginda Rasulullah SAW dia tidak kenal Tuhan pun. Dengan secara hakiki zat tak kenal. Ya, Nabi kata, subhanaka ma arafnaka haqqa ma'rifatik. Walaupun Nabi kita pernah lihat zat Allah Ta'ala sekali pada malam Mi'raj, itu pun Nabi kata, aku masih tak kenal lagi Tuhan aku. Bukan maksud tak kenal tu jahil dengan makna macam kita tidak kenal suatu, tidak. Ini maknanya kenal hakikat zat Tuhan itu macam mana, tak. Nabi orang yang paling kenal Tuhan macam mana pun mengaku tentang sempurna kenal tu belum ada. Dan kata Sayyidina Abu Bakar, al-ajazu anil idraki idrakun. Nanti kita akan sambung semula tentang perkataan Sayyidina Abu Bakar berkait dengan tidak akan dapat seorang itu kenal Allah Ta'ala secara hakiki. Tak boleh. Nak kenal Tuhan, kena tengok makhluk. Kenal makhluk baru dapat beza. Ini makhluk, ini Tuhan. Tuhan mesti begini. Begitu. Nanti kita akan baca tentang sambung semula insya-Allah Ta'ala dan kata Sayyidina Abu Bakar. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita berhenti di sini dulu. InsyaAllah kita akan sambung kemudian. Nanti setiap, kalau ikut kuliah kitanya adalah setiap malam Khamis minggu yang Khamis malam Jumaat pada minggu yang ketiga. Sebab kita malam Khamis minggu yang keempat setiap bulan kita ada kuliah tasawuf Qatrul Ghaisiyah. Jadi setakat itu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna minal ulama asy-syakirin was-shalihin. Sallallahu alaihi wasallam baraka. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.